Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fid dharain. Sayuga kita beritahu kerana ditakutkan orang yang memperbuat itu, ia mengiktikadkan akan perkara itu sunat. Itu sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga masih beri kesempatan dan peluang pada kita ada atas muka bumi dia. Wajib atas kita mensyukuri dia, mengenali dia, hadir hati pada dia, arif dia, sedar kita ke dia dengan kita ungkapkan alhamdulillah. Syukur kita diberi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita diberi kita pula hidup hati sentiasa ingat Allah Taala, mentauhidkan dia setiap hari dan boleh ingat dan berselawat pada Nabi. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelubaan untuk tuntut ilmu, untuk keluar daripada kegelapan jahil supaya masuk ke nur iman, nur ilmu. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita nikmat berbagai. Wajib atas kita mengenali semua tu daripada dia, mengiktiraf dia, mengakui dia, dan wajib atas kita menggunakan nikmat-nikmat ni pada tempat yang diperintahkannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur kita pagi ni dapat solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan bacaan daripada risalah berkenaan salam. Hujung dah ni. Sayugia kata dia, maka sayugia kita beritahu hukum hakam berkaitan yang kita berbicara ni adalah bab-bab salam. Antaranya yang terdekat adalah mengenai bab sembahyang sunat, ibadat sunat, mana boleh batal, mana tak boleh batal. Begitu juga bab fardu memang tak boleh batal, melainkan jika keadaan darurah yang sangat. Asalnya bab fardu tak boleh sengaja kita nak batal dengan dia. Antaranya yang kita nak bicara yang terdekat adalah mengenai bab sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang qabliyah, ba'diyah, awabin, sembahyang duha. Dia tak sunat berjemaah tapi harus berjemaah. Mengiktikadkan benda yang tak sunat, kata sunat salah. Satu mesti ada disiplin ilmu yang besar untuk letakkan hukum. Satu kena keluar daripada kegelapan jahil kepada cahaya ilmu. Nisbah belajar tu fardu ain. Kalau ada sebahagian yang dah tahu fardu kifayah, bahkan kalau tak tahu ni silap kat diri kita boleh jadi dosa dengan sebab salah mentakyunkan hukum. Istilah ta'yun ni salah menentukan hukum, mana hukum betul, hukum sunat ke, hukum harus ke. Kesalahan tu besar. Satu keluar daripada jahil tu adalah nikmat besar Allah Ta'ala beri kat kita. Alhamdulillah. Jadi faham tu memang bahaya sangat jahil ni, dan kita kaedah nak kenal hukum hakam ni paling baik adalah rujuk pada ulama'. Dan ulama' tu semestinya ulama' yang dah siapkan untuk kita. Atas nama kita bicara ni ulama' fiqah dan fiqh kita atas mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Itu kaedah-kaedah kita lah. Nak syarah satu-satu tu panjang dengan apa dia sebut macam tu.
Jadi kata dia wajib sayugia tu nak menunjukkan tak dapat tidak kita sebagai orang bertanggungjawab, orang yang reti, ceritalah kepada orang ramai yang tak faham dalam hukum hakam ni supaya mereka faham hukum hakam ni, pasal mengiktikadkan benda yang salah ni, benda yang salah, mengiktikadkan salah iktikad kepada benda yang hukum hakam berkaitan bab syarak yang sunat. Dia kata haram, dia kata sunat, bahaya besar. Kita dah sebut lepas sekali lalu, antara salah besar ni khasnya benda-benda yang syai' maklum fid din bidarurah itu. Benda-benda yang istilahnya dah maklum dalam agama. Yang ni kita tahu dah, umumnya ulama sebut dah prinsip dia sunat. Kita kata tak sunat. Bahaya tu. Antara kalau pahaman Wahabi ni, kalau jenis tu yang sesat, apa dia? Wirid lepas sembahyang, apa hukum? Sunat. Baca Quran, apa hukum? Sunat. Zikir ramai-ramai, apa hukum? Sunat. Sunat. Apa hukum zikir? Sunat. Sebut apa Allah? Sunat. Ingat Allah? Bagus. Dianjurkan. Ya. Jangan silap jawab. Kalau ada golongan-golongan yang mengajar benda-benda yang di sebalik apa kita sebut tadi tu, tu bahaya tu. Walaupun tengok dari sudut satu bidang, dia bukan bab itikad, tak silap je saya buat tu. Ni bab fiqh, tapi fiqh kita bicara tu bukan masalah amal, tapi masalah itikad, mengitikadkan benda yang sunat tu kata tak sunat tu. Bahaya. Apatah lagi kalau ada salah tu dalam bab itikad yang memang dia adalah bab itikad. Na'udzubillah, bab ketuhanan, bab kerasulan. Bahaya besar tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan kita belajar ni supaya dapat pahaman yang betul, itikad yang betul. Pasal inilah bekal kita untuk selamat balik ke orang Ta'ala. Kalau kata doa orang mati ni, mudah-mudahan bahagialah dia di sana. Nak doakan bahagia itu apa syarat? Iman. Tak ada iman tak bahagia. Kalau kita dia sebut peace be upon him, tu Nabi Muhammad selalu rest in peace. Tu mudah-mudahan dia boleh rest in peace. Bila dia boleh rest in peace ni? Iman syarat dia. Tak ada iman nak rest in peace macam mana? No rest at all. Pasal apa? Sentiasa dalam keadaan sengsara. Apa punca dia? Jahil, tak tahu apa benda. Bab mengaji tak faham langsung. Khasnya dalam bab akidah ni tak pernah kenal Allah Ta'ala apa benda. Bahaya besar tu. Baik. InsyaAllah banyak umur kita jumpa macam mana kita sebut semalam, kitab kita pun dengan terjemah Rumi yang ada ni, kita akan bicara bab-bab khasnya bicara bab akidah. Sekitab kita baca baku iman tu pun betul-betul nak paku iman kat kita, antaranya jaga benda-benda yang boleh bawa pada murtad. Pasal dia buat salah. Kalau buat salam pun kena jaga, kena tahu hukum mana sunat, mana haram, mana makruh, mana harus, mana yang jadi fardu atas kita untuk bagi salam. Antaranya kita sebut bab dalam sembahyang itu. Kalau bab salam pun kena pandai, apatah lagi bab nak jaga akidah yang dia adalah wajib usuli. Kita kena jaga diri kita supaya tetap dalam agama Islam, tak keluar langsung, tak ada berlaku syak langsung, tak ada ragu langsung dalam agama Islam ni. Khasnya bab ketuhanan, bab kerasulan, bab sam'iyat ni. Bahkan kita punya kefahaman dalam bab ketuhanan, kerasulan, sam'iyat ni kemas, kukuh, mantap, tahqiq, mazbut. Apa yang sebut? Yakin, tak ada syak, besyak, confident, confirm, apa seumpama bahasa-bahasa macam tu. Baik. Begitulah juga kata dia berjabat tangan kerana selepas sembahyang hari raya. Begitulah juga berjabat tangan. Yang ni masalah benda ibadat sunat yang tak sunat jemaah, sembahyang tasbih, sembahyang duha, sembahyang awabin, sembahyang hajat, mengiktikadkan sunat salah pasal dia tak sunat. Begitulah juga kata dia berjabat tangan selepas sembahyang hari raya.
berjabat tangan kerana selepas, macam mana bahasa dia tu, berjabat tangan kerana selepas sembahyang hari raya. Kalau semasa berjabat tangan selepas sembahyang hari raya dengan sebab selepas sembahyang hari raya tu berjabat tangan atas itikadkan dia sunat, tak betul. Kalau ada, itu saya ada sebut rasanya bab tu. Kalau berjabat tangan selepas sembahyang hari raya, pasal apa? Pasal sebelum mai sembahyang ni tak ada nak berjumpa dengan berjabat tangan. Jadi lepas sembahyang raya baru berjumpa, baru berjabat tangan. Okey. Jadi berjabat tangan tu bukan pasal selepas sembahyang raya, tapi berjabat tangan pasal sebelum sembahyang tadi tak berjabat tangan lagi. Boleh faham saya sebut apa? Bab-bab ni lah saya ngaji, tutup guru duk ajar macam mana nak ihtimal, nak tanggung kalau ada amalan-amalan orang kita kalau duk buat bersalam-salam ni. Pasal apa? Kan kaedah kita belajar bersalam-salam ni, asal prinsip apa? Bertemu sunat bagi salam dan berjabat tangan, musafahah tu. Kita kadang bertemu ni. Tadi tak ada bersalam kan? Betul. Assalamualaikum mudah. Betul. Lagi lepas mengajar bersalam boleh. Mengapa? Memang sunat bersalam. Sunat musafahah tu. Yang ni saja-saja saya mengajar, tuan-tuan datang bersalam. Ganggu pula kan. Sagi datang bersalam pula. Datang bersalam. Sagi lah. Sabar lah. Tapi ada sunat bersalam? Ada. Kerana COVID, itu masalah lain lah. Tu saya sebut semalam, ada masalah macam tu. Di atas apa yang mereka suruh jaga SOP tu, tambah yang bergejala, jagalah. Kalau ikut benda yang tak bergejala, kaedah kita bila tak bergejala, tak ada konfidensi kata dia ni bermasalah, kaedah asal. Virus tu pula diragukan, bukan ada pun, tak ada pula simptom-simptomnya. Kalau ikut kaedah kita, tak ada masalah nak bersalam, bukan ada haram. Bahkan asal hukum, jumpa je bersalam, sunat. Yang tu yang atas kita bicara ni, tu benda yang menyalahi hukum syarak ni macam mana? Tengoklah. Kalau dia kata yang ni ada mudarat, ada wabak, betul ke memang ada mudarat tak mudarat tu? Yang tu lah, semaklah. Saya sebut kaedah kan. Yang tu yang ada guru kita, ustaz-ustaz kita, ramai bukan seorang, bahkan para doktor pun banyak menyebut perkara-perkara macam tu. Menyebut perkara apa? Yang kata apa yang dianggap ataupun disangka benda ni macam pandemik apalah, ada yang kata sebenarnya bukan pun. Saya nak sebut ada, bukan seorang, ramai sangat. Doktor-doktor pakar yang selalu duk cerita, doktor pakar yang kata dia adalah berbahaya, doktor yang kata tak berbahaya, kita tak biasa jumpa kot kan. Kalau ada pun dia tak akan didedah kan. Kalau ada dalam Facebook ke WhatsApp ke, siap buat enactment, buat undang-undang, pergi istilahnya, buat peraturan, keluar masalah hukum hakam yang berbeza dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, boleh kena saman, masuk penjara 2 tahun, kena bayar beribu-ribu kan. Apa saya nak sebut ialah kaedah kita bicara buat salam ni. Satu, bila ada hukum hakam yang tengok macam pelik aja sikit, pasal di mana yang istilah nama mudaratnya yang dipanggil darurat. Pasal zaman lah ni ialah zaman yang riba pun dia orang kata boleh ambil sekali je, syarat dia sekali. Pasal apa? Darurat. Mana daruratnya boleh ambil riba? Bahasa darurat pula ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Takkan tak ambil riba ni mati? Mana ada kan? Pasal kira darurat ni, tutup guru kita duk ngajar ni, dia macam babi ya. Boleh tak makan mati, nak jaga nyawa ni. Tengok macam tak ada masalah aja pun, memang tak ada masalah pun. Adalah darurat tu. Di istiar darurat itu pengistiaran macam itulah sekali lalu sebut. Yang tu yang kita diajar, bila kita ada panduan syarak, bila ada benda-benda yang keliling kita ni, ada kayu ukur kita untuk menilai. Kalau tak ada, orang tak ada kayu ukur nak menilai, sebut asal itulah yang bahaya jahil tu.
bahaya jahil. Orang tak faham satu hal, hadanallah ila siratil mustaqim. Baik, asal sebut masalah jabat tangan apa tu. Jadi kalau lepas sembahyang raya, atas nama sembahyang raya, air raya, lepas sembahyang raya sunat bersalam. Asal kaedah memang tak ada macam tu. Macam kita pun lepas sembahyang ada sunat bersalam, lepas sembahyang sunat bersalam, kerana lepas sembahyang memang tak ada. Untuk sunat duduk bersalam juga pasal apa? Bersalam tu pasal sebelum tadi berjumpa dah tapi tak bersalam. Boleh kot faham saya sebut apa kan? Atau wajah juga ada ulama kita sebut pasal bila kita sembahyang, hatta kalau dah bersalam pun bila sembahyang kita dah berpisah daripada makhluk. Pasal apa? Ada syughul kita, sibuk kita dengan Allah Khalik makhluk. Bila kita bagi salam dah keluar pada salam, maksudnya bertemu balik dengan makhluk. Tadi dah berpisah. Jadi sunat bagi salam, sunat mustafah. Boleh faham wajah saya sebut tu? Ngaji kena faham tau, kalau tidak benda tu dengar tengok sampel itu, tapi nak faham tu saya mengaji dulu berjegir biji mata, orang nak faham tu satu tengok, oh macam ni cara faham dia, macam ni cara ihtimal dia. Pasal mereka tutup guru kita yang memang pakar dalam ilmu ni, kita tengok dia cerita buat hukum tu real tu maksud saya, dia cerita hukum ni hidup dia cerita tu. Kenapa, mengapa tu, dia cerita hukum tu hidup. Pasal ilmu tu hidup dalam hati dia. Dan dia hidup pun dengan ilmu. Dia bukan hidup sebarangan bodoh-bodoh macam lembu cucuk hidung. Dia hidup dengan ilmu. Dengan ilmu tu dia hidup. Dan hati dia hidup. Dan jasad dia tu mempraktikkan apa yang hati dia hidup tu. Dia kenal Allah Ta'ala, kenal hukum hakam yang Rasulullah ajar tu. Dengan tu dia hidup. Kita banyak mati, hati pun mati, syariat tak kerti. Sikitlah ke sana. Baik, kemudian sikit lagi dia sebut hukum, ada pun tunduk sampai had rokok tak kala lalu di hadapan manusia. Kan kita tambah, kita orang Melayu, apa dia nak lalu depan orang macam mana, kan kita kan buah tangan macam tu, betul kan? Saya pergi India, kami pergi India sampai kena bukan perli lah kot kan, kena perli dengan orang India. Pasal apa? Bukan perli lah, pasal dia orang tak ada budaya tu, dia orang tak ada budaya lalu depan orang tua, depan syekh, depan guru, dengan macam mana kita punya budaya. Kita kadang main majlis apa lambat, pula tu dia bagi tempat special duduk depan. Betul macam mana? Kita nak lalu macam mana? Hormat, tahu hormat, tapi nak kata apa? Sampai syekh-syekh sana, guru sana, dia kata apa? Malaysia wala, macam ni kata dia. Orang Malaysia ni macam ni. Dia perhati kita punya tingkah laku. Dia kata orang Malaysia, kata dia, bagus kata dia, pasal apa? Ada akhlak dia. Pasal apa? Lalu masuk majlis lambat, lalu orang dia tahu hormat, tahu macam mana nak masuk majlis dengan keadaan bersopan lah. Sampai terkesan mereka dengan perbuatan kita. Tengok, macam ni orang Malaysia. Kalau demo tak ada, main lambat pun duduk sambut je, tak ada apa. Tapi tengok orang Malaysia macam ni, dia ada sopan santun gitu. Sampai syekh-syekh dia orang kata, orang Malaysia orang dia tiru, siap dia tiru lagi. Siap dia tiru lagi. Masya Allah. Tapi tunduk ni sampai hak rokok. Kaedah kita hormat tak boleh sampai hak rokok. Apatah lagi hormat sampai sujud. Tu lagi masalah. Tapi kalau kita nak mak kita duduk nak sembahyang, nak salam hari raya lah contoh kan. Macam mana? Mak kita duduk atas kursi, kita berdiri, lepas tu nak salam, takkan nak salam holo gitu kan. Macam mana? Duduk bawah lah, turun. Yang tu apa? Dah mak ayah kita posisi duduk, takkan kita nak salam dia posisi berdiri. Boleh faham saya juga? Macam mana pun, kalau kita tunduk sampai hak rokok, tak kala lalu di hadapan orang, satu masalah. Atau ketika beri salam, ataupun beri salam hak rokok ni, macam Jepun punya style, Assalamualaikum,
Waalaikumsalam. Bongkok tu sampai hak rokok. Sampai hak rokok. Bila hak rokok ni kita juga ada belajar kalau buat fiqah ni, rokok satu hal ataupun sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok tu adalah tapak tangan boleh mencecah kepala lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Ketika beri salam ataupun berjabat tangan sekira-kira tu sampai tapak tangan ke lutut, ke kepala lutut. Jadi kalau sampai tapak tangan ke lutut tu, dia taklah rokok yang macam ni. Yang macam ni kan. Dia lah rokok yang kita bongkok. Kalau anda kata kita turun tangan, tangan kita ni boleh capai ke kepala lutut. Boleh capai ke kepala lutut. Tu dia panggil bongkok kepada had sekurang-kurang rokok. Tak faham tanya tu. Boleh faham kan? Khas kita belajar buat fiqah ada bab tu. Pasal sekurang-kurang rokok pun had tu. Kalau sampai tapak tangan boleh sampai ke lutut, kita bongkok ke orang untuk beri salam atau lalu hadapan orang nak hormat pada yang berdiri, untuk orang berdiri kata dia, ataupun sampai bertembung kepala bahu dengan kepala lutut. Tinggal lagi lah kan? Kepala bahu ni sampai pada lutut. Boleh faham? Tu lipat gila macam rokok, lipat gila macam pasal bahu boleh kena lutut. Itu lipat gilanya. Gimnastik pun kalau tentu boleh buat itu kan. Tapi dia bongkok tahap tu, iaitu had rokok pada ketika duduk. Ataupun bahu kena kepala lutut ketika duduk. Kan kita duduk kan, sepanjang duduk kan kita rokok macam mana? Rendah, lagi dekat muka kita ke lantai lagi afdal dia punya kaifiat rokok. Boleh faham? Sekurang-kurang kaifiat rokok mesti kepala melepasi kepala lutut. Boleh faham? Ketika sepanjang duduk. Sepanjang duduk ni faham tak? Kena tunjuk tak? Faham? Dan kita kalau sepanjang duduk je ni, sekurang-kurang rokok ni kan had lutut kita, lutut kita. Mana boleh rokok je ni? Itu rokok kepala kura. Duduk jungai kepala. Sekurang-kurang rokok macam mana? Ni lutut, mesti kepala ni melepasi parah lutut ni. Rokok. Lagi afdal macam mana? Kepala bahu sampai lutut. Masa kita duduk boleh buat macam ni. Kalau berdiri tak boleh. Tuan-tuan boleh buat boleh masuk gimnastik tu, kalah dia mah. Boleh masuk peringkat dunia tu. Sikitlah kita sebut tu. Dia rokok, dia sampai tahap tu. Jadi maksudnya ketika duduk nak hormat ke orang, duduk ni dia hormat tu macam tu. Jadi had dia bukan rokok gila macam tu. Tu had rokok. Maka iaitu haram. Menghormati sampai had rokok haram. Yang tu yang bicara ulama-ulama kita dululah. Lama dah bicara ni. Apa dia? Sampai peringkat kebangsaan dulu. Mufti-mufti seluruh tanah Melayu dulu bicara masalah apa? Masalah menghadap sultan. Dulu menghadap sultan macam mana? Ampun tuanku. Lepas tu je, ada yang sampai tahap tunduk, ada yang ampun tuanku. Itu kan? Sekarang macam mana? Tak ada lah. Ampun tuanku. Sikit je. Semua tu istilahnya dirombak balik. Pasal apa? Ada ulama-ulama kita tegur. Ulama kita dulu bukan ni, bukan penjilat. Mana salah dia kata salah. Walaupun ada wajah sebahagian daripada ulama kita yang pada dia, dan bila dia bagi huraian nampak jelas apa yang dia bagi tu betul, kena, tepat. Memang kaedah tu kita kata, saya kata hidup, dia cakap tu hidup. Benda tu hidup dalam hati dia. Saya mengaji dengan Tok Guru ni sama. Pasal dia cakap hukum ni memang dia praktik. Saya pernah jumpa dia, antara guru yang saya mengaji, yang Islam mengaji pun tak formal. Saya mengaji duduk dengan dia atas nama mengaji lah, tapi pernah datang dia beradab dengan dia,
Bukan sikit ke, banyak kali ya menghadap dengan dia, bawa soalan, tanya kat dia. Kadang sampai pemalam rumah kawan saya, guru saya pun berhampiran dengan rumah dia tu, esok mari datang lagi bertanya soalan lagi daripada pagi sampai tengah hari, kena mari petang. Malam tak adalah, tak ganggu lah dia, selalunya pergi pagi lah untuk masa panjang tu. Antara perangai dia bila duduk ni, kalau duduk ni kita datang kan, dia berumur dah, umur 90 lebih lah, kat 100 lah masa jumpa pun. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau dia duduk macam ni, kita datang nak salam, kita salam. Kalau tuan-tuan, kalau orang duduk, orang datang salam macam mana? Dia berdiri, kita duduk macam mana? Mana tahu agak-agak dia buat apa? Ni, nak buat cicik ni. Tuan-tuan takkan tengok orang lain buat gitu. Saya memang tak nak cuba. Dia duduk ni, kalau orang nak salam, dia akan dekat ni. Pasal apa? Pasal apa agak-agak? Ya lah. Satu dia sebut hukum tu. Pasal apa? Pasal dia tak nak bagi orang nak menghadap dia, macam mana? Turun kepada taharukuk. Tapi kalau ikut orang turun tu bukan nak hormat sampai taharukuk. Dah tangan dia duduk bawah. Takkan kita punya tangan salam macam ni, tok guru kena angkat tangan macam tu salam. Faham saya cakap apa? Faham saya cakap apa? Kita lah. Jadi memang, tapi dah kata dia punya jaga tu supaya jangan ada orang turun tu kerana nak hormat atas nama turun tu untuk hormat. Tidak. Tak mau macam tu. Macam mana kalau dia duduk orang nak salam? Sama macam tu lah. Kalau tak pun dia berdiri. Dia berdiri. Orang nak salam, dia berdiri. Nak salam, nanti tak. Dia berdiri. Baru salam. Kalau duduk, kalau dia tak larat, aku tak larat nak berdiri. Tuan-tuan takkan tengok orang lain. Saya pun semua hidup saya tak pernah tengok orang nak salam angkat tangan macam tu. Tok guru ni macam tu bukan ada. Tu kata dia cerita hidup, hukum tu hidup kat dia. Itu yang saya punya pengalaman jumpa guru ni lah. Guru macam jahat, tapi bila jumpa yang ni khasnya buat salam tu, yang bila kita baca kitab dia, saya baca kitab dia, saya boleh teringat kat dia tu. Hebat dia jaga hukum. Jaga sungguh. Dia tulis tu bukan tulis sebarang tu. Pasal benda tu kata, saya kata dia tulis hukum dengan dia memang praktik hukum tu. Dia jaga hukum tu. Masya-Allah. Adapun kata dia tunduk kepala yang tak sampai had rukuk, maka iaitu makruh. Naqalahu, kata dia menakalkan pendapat ini Syekhuna daripada kitab Fathul Mu'in serta hasyiahnya bernama I'anatul Talibin. Wallahu a'lam. Itu mengenai tunduk kepala. Adapun kalau sampai sujud macam mana? Kalau menghormat sampai tahap sujud, salah besar. Memang berdosa besar, bahkan boleh jatuh murtad. Na'udzubillah. Maksudnya apa? Bukan kaedah menghormati sesama manusia ni dengan bersujud antara sama lain. Bahkan kalau kita belajar bab hadis, ada hadis-hadis yang Rasulullah pernah sebut, kata dia, kalaulah boleh bersujud antara manusia dengan manusia satu sama lain, la amartu an tasjudal zaujatu li zaujiha atau kama qala. Nescaya aku akan perintahkan supaya isteri sujud pada suami. Kalau boleh menghormati itu sampai tahap sujud, aku akan suruh isteri sujud ke suami. Tapi pasal tak boleh, macam mana? Tak ada pasal untuk memberi penghormatan sampai tahap sujud. Cuma ada bahasa ulama atas nama beri penghormatan tahap sujud memang tak boleh, memang tak dibenarkan, bahkan boleh jatuh kufur. Adapun cium tangan boleh. Jadi kalau kita pegang tangan, kita cium tangan dia bukan duduk atas kepala kan, bukan duduk sini, tangan dia kat sini. Jadi untuk cium tangan, kita bongkokkan badan tu bukan kerana nak hormat, tapi kerana nak cium tangan. Boleh faham saya buat apa? Jadi kita nak muliakan dia, dan dia memang orang mulia, dengan kita cium tangan dia. Dan nak cium tangan, takkanlah kita tegak pegang tangan dia, macam mana? Kita angkat tangan dia, kita cium.
Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Macam mana? Tentulah tangan dia duduk bawah, kita pegang tangan dia, kita nak cium macam mana? Kita bongkok. Jadi kita bongkok tu bukan kerana menghormati dia. Kita bongkok apa? Jawab. Kerana nak cium tangan dia. Can you understand me? Itu haram tak? Tak lah. Pasal memang ada sunat mencium tangan orang salih. Tangan-tangan tutup guru misalnya. Sunat cium tangan tu. Sunat cium tangan. Soal lagi. Boleh cium kaki ke? Boleh. Ada orang yang memang kita hormati sampai tahap cium kaki. Ada? Ada. Cuma kita lah ni tak jumpa dah lah. Anak-anak khasnya hormat mak bapak sampai cium kaki. Murid menghormati murid menghormati guru sampai cium kaki pun susah nak jumpa. Tapi ada. Bahas benda tu dalam kitab. Kalau nisbah sahabat pun ada sahabat yang pernah cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pasal tak ada hormat orang-orang. Satu, kita tak sampai tahap cium kaki. Jadi cium kaki itu sujud ke kaki dia ke? Apa dia nama dia? Pasal nak cium kaki, takkan nak tok guru tu berdiri dia angkat kaki, nah cium kaki aku. Sorry saya tunjuk kaki itu kan. Cium kaki aku. Sorry saya tunjuk kaki kan tuan. Saya angkat kaki ni biasalah. Cium kaki aku, takkan angkat macam tu. Ataupun angkat kaki macam ni, cium kaki aku. Takkan macam tu. Memang kita pun tak gamak nak suruh cium kaki kan. Tapi memang ada guru ni yang kita kata dia orang kata apa, ada jalaliyah dia. Kata apa? Memang ada kehebatan dia. Dia pun bukan nak orang cium kaki, tapi ada anak murid yang terlalu menghormati guru sampai dia tak boleh, kata dia. Tolong aku respect sangat dengan kau. Cium tangan satu hal, sampai cium kaki. Tu saya nak kata apa? Dari segi hukum satu hal. Kita tak bisa tengok, kita tak faham, kita tak ada perasaan, tak ada lah. Tapi dari segi hukum ada. Ada tu, saya sebut ada tu. Suruh tu bukan. Tapi perasaan tu ada satu hal. Nisbah boleh lah. Nak bercakap tu, saya dah bercakap tak boleh tu. Tu yang kalau anak cium kaki, anak cium kaki mak ataupun ayah, kita jangan kata nak cium, nak salam orang tak ada hati. Tengok bapak aku, hari-hari duk tengok bapak aku, tak ada hati aku nak salam bapak aku. Mak kita, tak ada hati kita nak salam mak kita. Siapa? Hari-hari daripada kecil aku duk tengok mak aku. Tapi kalau ikut kita punya birrul walidain yang disebut oleh ulama macam mana? Kalau kita faham lah sepatutnya birrul walidain ni macam mana? Oh, hari-hari balik jumpa mak. Assalamualaikum, mak kita ada rumah. Assalamualaikum, mak. Saya mak cium tangan, cium kaki tu. Ya awak hang ni merepek ingat. Merepek tak merepek. Ni mak saya. Mak saya. Ni mak saya, mak. Saya cium kaki. Kita tak ada perasaan macam tu. Nak buat pun tak boleh dah, mati dah. Ya matilah. Tak ada, kita tak sampai tahapnya tu. Tapi kalau tengok ulama-ulama dulu, tutup guru dulu, riwayat cerita orang tua dulu, dan benda tu dibahas oleh ulama-ulama dulu pun macam mana? Harus untuk cium kaki kepada orang yang memang selayaknya untuk dihormati. Harus. Kalau saja-saja nak cium kaki Perdana Menteri, tak ada masalah. Apa bicara ni? Cerita asal nak cerita masalah tunduk. Jadi yang tu bukan dia sujud, tapi dia turun kerana nak cium kaki. Macam mana? Dia bukan rokok nak hormat guru, tapi dah salam dengan guru, dia nak cium tangan guru. Tentulah dia bongkok kan kepala dia untuk letakkan kepala di tangan guru kan. Bukan dia pegang tangan, dia angkat tangan guru, dia bagi letak kat sini. Takkan kita ambil tangan guru, angkat macam tu, tangan saya ni letak kat telefon. Jadi macam tu. Boleh ikut faham saya cakap apa kan? Tu saya sebut sekali lagi, saya jumpa Tok Guru ni, yang ni antara guru yang saya pernah tengok semua hidup saya, nak bersalam macam tu. Saya pun tak amal. Dulu saya amal juga. Memanglah orang nak bersalam, kan kita duduk kan, kata Assalamualaikum, kita tengah duduk-duduk ni, duduk sembang, tiba-tiba ada orang datang. Dia datang berdiri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pula
kita tak hormatlah dia sampai tahap dia datang kita berdiri kan, pasal dia bukan tahap tu kan, kadang kawan biasa aja. Jadi kita duduklah, bila duduk dia salam. Saya dulu mula-mula mengaji dengan Tok Guru ni, saya siapa? Saya buat gitu. Saya awak ni, duduk dulu, saya sembang. Dulu rajin saya faham apa tu. Lepas tu baca ni tak ingat balik masa duduk ngaji-ngaji dulu. Tapi dah lama gitu, kita buat jadi pelik pada orang. Tak buat lah. Tak buat lah. Buat pun ada keedah-keedah kita nak istilah apa. Buat tu memang bukan atas maksud untuk menghormati, tapi pasal macam saya sebut je lah, kita bukan nak hormat kat dia sampai bongkok, tapi pasal nak cium tangan dia, satu kita bongkok kerana nak cium tangan. Tu boleh faham saya sebut apa kan? Bongkok ataupun kalau sampai tak sujud tu dia duduk, kita duduk berdiri, nak cium kaki sampai ke bawah lah, kita akan nak cium kaki dia. Mencium kaki guru tu antara perkara yang masih tahapnya diharuskan syarat. Tapi selalu jangan tak tahulah, guru ni nak bagi murid cium kaki. Usah ngada-ngada. Tak tahu, saya memang tak pernah ada orang main cium kaki Kalau ada apa, aku sepak lagi pun tahu. Nak cium kaki aku, cium tangan ni pun kadang aku tak bagi kan. Tengok orang lah, kalau dekat budak-budak cium tangan tak heran, tapi tengok orang ni patutnya kita cium tangan dia main cium tangan kita, tak pasal aku tak bagi, aku tarik tangan aku. Tuan Guru Haji Cik ni pun, dia nak cium tangan ni pun orang tak kenal sebarang, dia tak bagi cium tangan dia tak bagi. Mula-mula saya jumpa dia kan bagi cium tangan. Kita salam tu, kita nak cium tangan tu, dia tarik kalut, tak bagi. Kalau orang biasa mengaji dengan dia, kenal dengan dia, memang hormat dengan dia, memang kenal dia guru, hormat, bagi penghormatan yang memang sepatutnya penghormatan tu diberi dengan kenal dia ni siapa, tu dia bagi. Mula-mula jumpa dia akan bagi salam, bukan bagi salam, tapi dia tak bagi cium tangan tu, tarik kalut. Lepas tu duk tanya kali-kali, mari pula dengan guru saya yang memang duk mengaji dengan dia. Mentu salam, cium tangan, saya pun cium tangan, baru dia bagi. Saya kata Tok Guru ni memang dia hidup dengan ilmu, apa dia faham, apa dia suruh. Kalau kita tengok apa perbuatan itu, kalau dihurai tu macam ni, satu-satu mengapa tu dia sebut, kenapa moga kita faham. Macam tu saya kata Tok Guru ni, dia bila ilmu dia dengan apa dia sebut tu, dia tulis tu dengan apa amal dia sebiji tu, istilahnya ainiyat, apa nak sebut, tepat betul, reality, fantastik, apa sumpah bahasa tu kan, realistik, realnya dia buat betul. Macam mana apa dia faham, macam itulah dia amal. Itu yang kita duk bercakap ni, bab salam, bab berjabat tangan, jawab salam ni, bab masalah bagi hormat, tunduk, memang dia hidupnya tu. Adapun semata-mata buat perbuatan sujud memang masalah. Adapun hormat, tu yang dia kata, kalau atas kata hormat, tunduk aja pun walaupun tak sampai had rokok, ada makruh. Satu, kalau duduk kat tokong, duduk yang tu hormat sikit, out. Tambah duduk kat tokong, yang tu yang cerita siapa, Bursisa tu kan, banyak cerita Bursisa tu. Asalnya orang soleh, taat, doa dia makbul, anak murid pun beribu-ribu. Anak murid beribu-ribu pun bukan biasa. Tahap anak murid dia beribu-ribu sampai boleh jalan atas air, boleh terbang atas angin, punya taat sampai karamah Allah Ta'ala bagi macam tu. Tapi asal guru dia tu nama Bursisa mati kufur. Punca siapa? Ada cerita panjang ni, saya sebut sekali lalu itulah. Tapi ujung ni macam mana? Sampai dia kena ikat nak dibunuh. Dah ada janji dia dengan Iblis apa? Iblis kata apa? Last kali dia janjikan nak bagi pertolongan dengan syarat engkau angguk kat aku. Masa tu dia kena bunuh. Beri hormat pada Iblis. Na'udzubillah. Ada cerita ni tu, sampai ada kesempatan ni kita ceritalah.
Hari ni tak ada mood nak cerita bersisa tu. Siap, selesai. Jadi di atas sempena dia sebut masalah benda ni haram, rokok, hak rokok, yang kata kalau tak sampai hak rokok sekalipun ada makruh menghormati dengan beri tunduk kepala macam tu. Tu yang kalau kita tengok sikit dalam tentera polis tu yang dia dah tukar, tak ada tunduk-tunduk kepala dah. Apa dia? Hormat macam mana? Macam tu kan? Polis askar macam tu lah kan. Saya nak kata apa? Tak ada tunduk-tunduk kepala. Yang ada ni Jepun lah. Kat kita itulah. Tuan lalu. Kalau faham tak boleh tahap rokok tu macam mana? Yang tu ialah kan. Tunduk sikit lah. Tak adalah duk rokok tu. Jangan cuba pasal kita dah tak ikut dah cara hormat orang tua dulu. Mereka ni memang kalau ayah bapa ni nak bersembang pun tak berani. Tambah nak angkat muka. Tambah bertentang muka. Tak berani tu. Orang dulu. Kita selamba je. Abah macam main-main je. Allah. Siapa? Orang tua. Ayah. Orang dulu bapa memang orang berani. Ayah saya kecil-kecil lah tu hal lah. Bila berumur sembang macam kawan lah pula. Masa dia ujung akhir dia sebelum meninggal potong kaki sebelah. Potong kaki sebelah. Kecil manis lah. Allah. Bila potong kaki sebelah, patah kaki lah istilahnya. Dia seumur hidup dia motor pun tak ada. Kalau ada pun kenderaan basikal. Dia mana pergi pun jalan kaki lah. Dia dah biar passion macam tu. Mana pergi pun jalan kaki lah. Kalau dia main lenggong ni lah, saya duduk Kelah Hulu, dia dan pernah pergi ke Kelah Hulu. Pergi ke Kelah Hulu pun masa saya dah berumah tangga, dah kahwin dah, baru dia datang. Dia punya PL macam tu lah. Sampai-sampai naik bas lah. Takkan daripada Kuala Lumpur main Kelah Hulu jalan kaki. Tu naik bas lah. Pergi ambil dia, bawa pergi pondok. Jamu sarapan pagi, lepas sarapan pagi hilang. Buat apa? Satu keruh dia pusing jalan kaki. Dia dah biasa macam tu punya hidup kan? Dia sebui habis semua. Stesen bas kat mana, pasar pasar hospital, klinik gigi, semua dia tahu. Hari pertama dia datang, dia tahu semua. Sebelum Zuhur sampai rumah, balik jalan kaki. Kederak kuat tu jalan kaki. Balik dia sembang masak nasi, sembang lah ayah. Gini. Kata dia, abah pergi keruh dah, kata dia, dah pusing lah. Kita tahu dah perangai dia tak cerita pun kita tahu dah. Memang perangai dia macam tu. Kata dia, abah tak jumpa satu lah. Market kat mana? Market kat rumah. Memang market teman saya Kelah Hulu dulu lah. Memang pekan cowboy lah dulu pun. Memang market dia tersorok sikit. Market tak jumpa. Saya cerita lah, market duk tani. Tahu dah. Tu market ke dah. Nak cerita apa? Spy pun tak buat perangai macam tu. Dia tahu satu. Perangai dah. Saya nak cerita apa? Bila dia potong kaki je lah. Bila potong kaki kata dia, tak apa dah. Dia tak ada mengeluh sikit pun potong kaki. Potong kaki apa? Alhamdulillah. Puas hati ya. Pasal apa? Kaki Allah Ta'ala bagi ni, abah jalan sungguh dah. Ni Allah Ta'ala nak suruh rehat. Terlambat. Tutup abah masa. Dia orang tak dan juga. Dia tak dan. Dia tahap adik dia. Tua adik kecil. Orang tak dan juga. Dan. Dan. Dia kecil lah. Kedai. Apa saya buat? Bila dia tak ada kaki ni, kadang buka dia duduk rumah. Akhir umur dia pun sebelum dia kena potong kaki tu, lepas dia bersara apa, kejar dia buat apa? Kejar dia bawa berus
mop, menyapu. Buat apa? Hari-hari dia akan pergi masjid dan surau. Saya pun tak tahu, dah dia mati. Saya sebut sebab dia meninggal pun saya tahu. Dia pergi masjid dan surau, buat apa? Dia akan pergi cuci tandas masjid. Dia akan atok hari ni. Dia tak pergi masjid yang sama. Hari ni. Dia pasal apa doa tu? Yang ni maklumat daripada adik saya tak dapat maklumat tu pasal saya tak tahu. Meninggal pun saya tahu, adik saya tahu. Dia kata abah dulu masa kerja cukup pantang basuh tandas. Dalam bertugas dulu kan, kerja pun kerja koli ya. Cukup tak suka, tapi bila dia pencen, dia istilahnya kodor balik khidmat masjid dan surau, pergi cuci tandas. Dia meninggal ni, meninggal pun masa tu saya gerun dalam meninggal semayang pun saya jadi imam lah. Apa saya sebut, orang keliling lah yang duk mari tu, dia kata ayah saya masyhur dia orang panggil Pak Unggal, Mak Unggal, Pak Unggal, nama ayah saya lah. Yang tunggal tu mak saya masih tak ada adik-adik seorang. Apa saya nak sebut tu dapat nama Mak Unggal tu pasal tunggal. Dah Mak Unggal, Pak Unggal lah. Ayah saya adik-adik ramai. Adik-adik satu pak, satu mak, adik-adik satu bapak, lain mak, ramai. Apa saya nak sebut ni, panggil Pak Unggal tu. Bila dia meninggal tu, dengar dia orang nak sembang, kata dia, Pak Unggal tak ada orang lah nak pergi cuci tandas. Saya mula dengar, dia orang nak sembang apa ni? Han tak tahu sini. Dia panggil saya ni, kata, Han tak tahu what? Wih, surau masjid mana kawasan ni? Saya duduk kawasan Lemah Pantai. Surau masjid mana yang tak pernah dia pergi? Pasal dia orang ni kadang duduk taman, duduk rumah, ada flat, ada macam ni kan. Jumpa lah, duduk cuci pagi. Waktu tak ada orang tu, waktu duha bukan ada siapa duduk masjid surau kan. Masa tu dia pergi cuci, pergi sapu sampah, cuci, ambil mop bersih kan. Orang pelik tengok, siapa dia main cuci tandas. Sampai ada ketika terserempak tu yang orang tahu tu. Saya nak cerita apa ni, tanpa potong kaki bapak garang saya cerita itu kan. Ayah saya memang cengeng dulu, kalau kecil-kecil salah tali pinggang mak pakai lidi. Ayah tali pinggang, wabah birai nak belakang tali pinggang. Tak adalah tali pinggang bakal macam orang Gusti tu. Tu kena empuk kali mampu tu. Tali pinggang biasa lah duk pakai. Kadang tali pinggang yang getah tu kan, macam sulak jerut tu, tali pinggang yang selalu ikat barang basikal tu, yang tu dia pakai. Buat tali pinggang pun ada agak kan. Tu dia pegang kepala hak besi tu, getah tu kena lah kita. Balik kerja penat letih ke apa, tengok kita buat perangai apa-apa, kena. Bukan berani angkat muka dulu. Apa nak sebut, tapi bila dia kena potong kaki macam mana? Balik tu alhamdulillah, balik sembang daripada pagi sampai petang, lepas zuhur sembang lagi sampai malam. Sembang abah ni tak lagi cerita hukum macam ni lagi dia malas apa, dia ambil Quran dia baca ni cerita orang tua dulu lah. Ujung umur dia jadi bersembang itu. Kecil-kecil tak ada peluang, tak berani langsung ngadap. Kalau ada pun zaman saya kecil tu, cerita sikit lah kan, minta maaf cerita hai bapak sikit. Memang nak menghadap sembang pun tak ada lah, tapi kecil-kecil budak-budakan. Ingat zaman saya kecil tu, yang paling seronok bila dia balik kerja kan, mandi apa, nak salin baju, pakai kain pelekat. Dulu duit ni jarang ada duit kertas, duit shilling lah banyak kan. Bila duit shilling dalam poket ni, bila dia buka seluar, bila dia nak sangkut, kadang-kadang terpegang kaki dulu, jadi poket dia tungin belakang. Angkat tu kering perang bertabak duit shilling. Kita lah kutip.
Kecil je tu, kutik-kutik. Duit shilling dulu, jumpa sekupang mu besar tu. Duit 1 sen pun ada. Duit 1 sen dulu boleh beli tu. Boleh beli aiskrim 1 sen. Duit rupa terbaga tu, 1 sen tu. Ni, buat 1 sen tu mahal lagi daripada nilai 1 sen sampai tak buat lah. Tak faham sudah, saya suka apa tu. Apa saya nak cerita ni. Bila bertabak tu kutik lah. Kutik yang 1 sen tu kita punya. 5 kupang tak boleh. 5 kupang boleh beli ikan sekilo dulu lah. Ni termenung pun RM15. Sikit cerita mana. Yang tu ada lah dengan ayah masa kecil-kecil. Kalau di tengah makan ni, saya lah yang antara sejarah dalam keluarga apa dia. Kecil masa tu saya ingat 3-4 tahun umur, seingat saya apa dia, main duduk belakang dia, naik cang dia tengah makan nasi. Dia tunduk tu, kita over action sikit, macam mana, kelepang dulu jatuh dalam talam. Saya jatuh dalam talam. Saya punya pengalaman, ingat lagi sampai lah ni. Kalau cerita kat mak saya, dia kata, ingat lagi lah. Awak tak ingat pula jatuh dalam talam tengah nak makan tu. Apa cerita ni? Sorry, cerita hai keluarga sikit. Nak cerita apa? Cerita ayah garang, atuk guru. Nak cerita tu lah, cerita orang tua dulu. Orang tua dulu kena mengaji tak terang mana. Tapi ada benda yang kalau dia amal tu, masya-Allah. Itu yang kita ada gerun kena. Kita zaman ni lain dah, dia tak macam tu lah. Ya Allah. Allah maghfir lana. Macam inilah jadi asal di atas sempena dia sebut masalah memberi penghormatan tahap rokok, apatah lagi kalau sampai tahap sujud ni, apatah lagi sujud sesama manusia, yang ni memang salah besar. Tu kata dia, adapun kemudian daripada itu, maka hendaklah kita ketahui pula akan perkara-perkara yang boleh membinasakan agama kita. Maksudnya kitab ni sekarang ni disusun ni, maksudnya memang susunan begitulah kan. Atas namanya iaitulah dipanggil riddah. Riddah ni apa? Artinya jadi kafir murtad. Riddah. Orang yang riddah tu dipanggil murtad. Nauzubillah. Perbuatan murtad tu dipanggil riddah. Orang dia dipanggil murtad. Itu murtad, orang yang keluar daripada agama. Perbuatan dia jadi murtad tu, yang tu dipanggil riddah. Sikitlah bahasa-bahasa undang-undang kita. Na'udzubillah min zalik. Kita kaedah bila sebut benda-benda tak elok ni, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Baik sebut kafir ke, murtad ke, na'udzubillah min zalik. Syirik ke, na'udzubillah min zalik. Kalau sebut kafir, Yahudi, Nasrani ke, na'udzubillah min zalik. Syaitan, iblis, na'udzubillah min zalik. Baik, insyaAllah panjang umur. Alhamdulillah kita selesai baca risalah bab salam ni. Ke depan kita bicara bab tu lah. Jadi malam ni insyaAllah kita baca bab tu. Tu pun tak ada putus state, nanti putus state lain pula bab ni. Pasal munasabah dengan kita bicara bab usuli itu kan. Yang kata wajib kita jaga agama. Antara jaga agama ni, jaga jangan benda-benda yang boleh merosakkan agama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kita nak belajar nanti bab ni bukan nak bagi hukum ke orang, tapi supaya kita jaga. Pasal bila kita faham, kita kerti, kita ada peliharaan diri daripada benda yang boleh menyebabkan rosak diri sampai terkeluar daripada agama sendiri, tak dapat redha ilahi. Tak boleh jadi umat Nabi. Malang kalang kepalang macam tu. InsyaAllah tahu benda ni jadi sebab untuk kita pelihara diri daripada boleh jatuh ke dalam perkara tersebut. InsyaAllah sambung ke depan lah. Malam ni kita mula tu. Ada soal tentang Zuhur dengan Asar. Itulah kalau saya ngaji dengan Datuk dulu, Tok Guru dia bagi salam, kalau nak bersalam lepas Asar, lepas subuh. Pasal tak ada sama yang sunat. Kalau nak salam dia. Pasal kita kan dah biasa salam setiap waktu kan. Atas huraian saya sebut sekali lalu. Ada wajah lah nak bagi salam, nak salam tu.
Tapi kadang salam ni ganggu dia. Kalau nak salam kata dia lepas subuh, lepas asar. Adapun semata-mata lepas sembahyang bersalam, yang tu memang bukan sunnah. Bukan sunat dan bukan sunnah pun. Boleh faham saya sebut apa kan? Jadi sunat tu atas wajah lain. Pasal tadi nak sembahyang, memang main-main datang sembahyang sunat. Main-main datang azan, masing-masing sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah betul tak? Tak ada berjumpa betul tak? Tak ada bagi salam betul tak? Tak ada berjabat tangan betul tak? Tapi hukum ada tak? Berjumpa tak? Duduk majlis tak? Bersalam tak? Tak bersalam. Lepas tu, lepas sembahyang bersalam. Sembahyang bersalam tu bukan pasal lepas sembahyang. Sembahyang tu bersalam tu pasal tadi tak bersalam lagi, satu bersalam. Sekali lagi saya sebut itu. Jadi atas nak bersalam, itulah saya sebut kalau atas peraturan Tok Guru, disuruh salam lepas asar, lepas subuh. Lepas zuhur apa tak ada pasal duduk sibuk dengan sembahyang ba'diyah apa. Tak kena sibuk salam itulah. Itulah kalau nak sebut macam mana pun salah kan. Saya tak sebut wajah untuk kata boleh tu harus dia di mana. Dan bahkan ada sunat dia di mana. Boleh itu kan? Boleh faham? Ya. Lepas tu kita pula orang kata apa, free time, tak ada masalah nak kadut apa, nak bersalam juga. Alah ambil Cuma kita ada masalah kekangan Covid je lah tu kan. Jadi kat rumah kita macam ni, istilah rumah kita lah kan. Rumah saya duduk sebelah tu, rumah saya kan. Atau rumah saya keliling pula anak beranak kawan kerabat aja. Salam apa masalah anak beranak. Kalau anak beranak pun tak boleh salam, biar betul laki bini pun tidur bilik asing-asing kot. Covid. Sikitlah sebut bodoh-bodoh itu kan. Saya jawab soalan, lajak sikit situ. Macam mana? Lafaz Assalamualaikum ni dia masuk dalam khabar yang lafaz insya-Allah. Asal dia memang mubtada khabar tu. Ya. Memang dari segi kaedah dia memang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Assalamualaikum, sejahtera atas kamu, maksudnya aku doakan mudah-mudahan kesejahteraanlah ke atas kamu. Kalau saya ngaji, saya ingat atas satu wajah i'rab Assalamualaikum ni jumlah tu fi mahal nasab maf'ulun bih. Assalamualaikum, assalam tu mubtada, alaikum ni assalamu kainun alaikum. Alaikum tu ta'alluq mahzuf, khabar bagi assalamu. Buat tu kata-kata dia khabariyah lafzan insya'iyah maknan, dia duduk mahal maf'ulun bih. Asalnya ad'u laka, ad'u assalamu alaikum, asalnya maf'ulun bih tu. Aku doakan sejahtera untuk kamu, atas kamu, sejahtera atas kamu. Jadi asalnya dia jadi maqulul qaul, jadi hukum doa lah. Apa yang kita sebut untuk itu kita doakan kepada dia. Istilahnya dia duduk mahal nasab, jadi maqulul qaul bagi doa. Boleh faham saya cakap itu? Boleh faham, alhamdulillah. Pernah belajar i'rab tu. Tak ada lah, nanti kita belajar lain. Ni mengaji tanya itu sebut bila kan. Kalau tak biasa mengaji, dengarlah. Antara ilmu i'rab yang kena mengaji duduk pondok sampai boleh faham macam tu. Kalau tak faham tu maksudnya tak ada apa-apa lagi lah. Ngaji cerai baru takat kena fi'il fa'il, tak ada apa lagi. Walaupun fa'il zahir ke fa'il dhamir, dhamir mustatir, dhamir baris, dhamir fasil, dhamir muttasil, tak ada apa lagi. Dia sampai boleh kenal mahal-mahal i'rab. Ada 7 yang laha mahallun minal i'rab, ada 7 yang la mahalla laha minal i'rab. Mesti faham ada mahal tak ada mahal tu. Jumlah tu jumlah ibtidaiyah ke, jumlah fi'li, jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke. Nak tengok dia duduk mahal apa. Atas kaedah ni Assalamualaikum tu mubtada khabar. Atas kata dia khabariyah lafzan insya'iyah maknan, dia duduk mahal maf'ulun bih mansub atas jadi doaiyah maqulul qaul daripada doa. Okey, lalu je tu. Ya. Jawapan atas soalan tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana
min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.